A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua kerana dapat bersama-sama lagi dapat menghadiri sesi kita pada pagi ini. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bersama-sama dalam sesi tadabbur harian. Setiap hari satu muka surat daripada Al-Quran. Usaha kita untuk kita lebih memahami serba sedikit apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang kita baca pada setiap hari, yang kita baca pada setiap minggu, yang kita baca pada setiap bulan. Alhamdulillah, selepas daripada itu kita cuba pula untuk memahami serba sedikit apakah yang ada di dalam setiap daripada ayat Al-Quran ataupun setiap daripada muka surat Al-Quran. Jadi usaha kita ini iaitu usaha untuk kita cuba memahami secara sekadar yang mampu dalam masa 30 minit ini apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam setiap muka surat Al-Quran. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan bersama-sama di dalam muka surat 35 insya-Allah. Jadi kepada semua sahabat-sahabat yang berada di dalam sesi kita pada pagi ini agar dapat membuka mushaf untuk melihat apakah yang akan diperkatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat 35 ini. Jadi insya-Allah kita akan bersama-sama daripada ayat 220 surah Al-Baqarah, ayat 220 sehingga ayat 224. Sedikit saja insya-Allah, iaitu 4 ayat saja yang akan kita baca pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allah la'anatakum innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, moga-moga kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sesi kita pada pagi ini. Kita telah membaca tadi ayat yang ke-220 daripada surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam ayat ini ataupun lebih kurangnya di dalam muka surat ini, Allah Taala yang pertama sekali Allah Taala akan menceritakan tentang apakah yang patut dilakukan oleh seseorang jika mereka terpaksa menjaga anak yatim ataupun menjaga orang-orang yang telah kematian, kanak-kanak yang telah kematian bapaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan di dalam muka surat kita ini tentang masalah perkahwinan. Perkahwinan iaitu orang kafir, orang musyrik, orang yang tidak beriman. Jadi sebagainya kan, apakah boleh dikahwini dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiganya, di dalam muka surat ini Allah SWT menceritakan kepada kita tentang haid, iaitu perempuan-perempuan yang haid yang berada dalam darah kotor kita panggil, ataupun masuk uzur, keuzuran. Dan seterusnya ialah Allah SWT akan menceritakan tentang masalah sumpah. Jadi insya-Allah itu beberapa perkara lah yang akan kita tengok pada hari ini. Dan kita akan tengok bahawa kebanyakan daripada persoalan yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah merupakan perkara yang sering berlaku dalam masyarakat. Dan oleh kerana itulah maka setiap daripada ayat-ayat ini kita akan tengok bahawa ada sebab-sebab nuzulnya, iaitu kenapa berlaku macam tu. Jadi yang pertama kita akan lihat, yang pertama ialah tentang kalau kita lihat pada muka surat 35 ni, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan fid dunya wal akhirah. Jadi sebenarnya fid dunya wal akhirah ini adalah kalau ikutnya ialah sambungan daripada ayat yang sebelum daripada ni, iaitu la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Moga-moga kamu ni berfikir. Berfikir tentang apa yang sebelum daripada tu. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang apa? Masalah infak. Masalah infak. Bila kita nak infak, bagaimana kita nak infak, banyak mana kita nak infak. Jadi Allah Taala sebutkan infak ini adalah al-afwa. Al-afwa. Ini dalam muka surat yang ke-34. Al-afwa ni artinya lah makna apa yang lebih daripada kamu belanjakan. Maknanya apa yang kamu nak guna, kamu guna dulu. Kemudian apa yang lebih daripada keperluan kamu, kamu belanjakan. Jadi kemudian Allah Taala sebutkan la'allakum tatafakkarun, kamu berfikirlah. Maknanya berfikirlah, sebab benda ni tak sama di antara seorang dengan seorang. Jadi artinya sini fid dunya wal akhirah. Jadi lepas tu berfikirlah dalam masalah urusan dunia dan juga masalah akhirat. Allah Taala suruh kita ni berfikir. Artinya lah apa yang terbaik untuk kita jika sekiranya tidak melanggar
peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, maka berfikir sebelum buat sesuatu. Dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat juga kena berfikir. Tapi akhirat tu kalau benda tu artinya berfikir tu mana ada neraka, ada syurga kan. Jadi maknanya ialah janganlah buat satu benda yang boleh menyebabkan kamu ni masuk neraka. Okey. Jadi sekarang ni kita sampai kepada tentang orang anak-anak yatim, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan mereka bertanya kamu tentang anak yatim. Ini berlaku kerana ada di kalangan setengah-setengah sahabat ni kan, apabila mereka ni kan terpaksa menjaga anak yatim. Jadi anak yatim ni sebagai contohnya ialah seperti mereka ni kahwin dengan orang perempuan, di mana perempuan tu janda, suami dia mati. Jadi ada anak-anaknya. Jadi anak-anak ini kalau ikutnya masih kecil, sama ada tak kira lah setahun ke 2 tahun ke dan sebagainya. Jadi anak-anak ini dia memperolehi harta waris daripada ayahnya yang telah meninggal tu. Emaknya of course dapat, dan anak-anaknya pun dapat. Jadi ada harta tu harta anak-anak. Jadi kadang-kadang susah bagi setengah-setengah orang yang nak jaga harta anak yatim ni, sama ada kahwin ke tak kahwin, tapi yang bertanggungjawab untuk menjaga harta anak yatim ni, mereka kadang-kadang susah sebab apa? Kadang-kadang bercampur harta anak yatim dengan harta mereka, kadang-kadang termakan. Jadi kalau beli makanan, jadi mereka mana? Adakah mereka ni terpaksa masak asing kan untuk anak yatim ni, masak, ambil duit daripada mereka, ambil duit mereka, kemudian masakkan asing untuk mereka, kemudian bagi makan untuk mereka. Jadi keadaan ini macam menyukarkan kepada setengah-setengah para sahabat ni. Sebab nak buat macam tu kan. Jadi oleh kerana itulah maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Maknanya boleh tak takut bercampur, tak bercampur tu kan, termakan tak termakan tu. Jadi inilah timbul isu wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kamu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kamu ni bagaimana tentang harta anak yatim ni? Gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kul islahul lahum. Allah Subhanahu Wa Taala katakan islahul lahum. Islahul lahum ni artinya ialah bitanmiyah, iaitu dengan apa? Dengan harta anak yatim tu jangan hanya kamu simpan dia, tapi hendaklah kamu perniagakan dia. Itu islah. Ataupun juga kamu al-mudakhalah. Mudakhalah maknanya mempergunakan harta tu dengan baiklah. Itu kan. Jadi Allah SWT kata islahul lahum khair. Kamu jangan simpan saja, sebab nanti kalau simpan, kalau banyak, nanti akan dimakan oleh kena bayar zakat berkurang kan. Tapi islahum. Tapi ulama-ulama banyaklah berbeza pendapat dalam isu ni. Jadi insya-Allah kita boleh tengoklah dalam buku-buku fiqh yang menceritakan bagaimana kan. Tapi erti Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan islah, maknanya buat apa yang terbaik untuk harta mereka ni. Kemudian macam mana kalau bercampur-campur tadi tu? Termakan, tersikit, macam mana tu? Jadi Allah Taala kata wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Allah Taala kata wa in tukhalituhum, iaitu apa? Iaitu artinya kalaulah bercampur harta tu, harta mereka, harta kamu termakan dengan harta mereka, bagaimana? Jadi Allah Taala kata fa ikhwanukum. Fa ikhwanukum artinya dia pun saudara kamu. Maknanya la ba'sa, maknanya tidak mengapa. Kenapa? Kerana kalau dia saudara kita, maknanya artinya kalau makan sikit-sikit pun tak kisah. Maknanya Allah Taala benarkan, Allah Taala selagi mana kita ni jangan mempunyai niat yang jahat memang nak makan harta mereka. Memang saja nak mempergunakan harta mereka habis-habisan ataupun nak menghabiskan harta mereka kan. Tak apalah. Itu yang tak boleh. Sebab tu Allah Taala sebut lepas daripada tu apa? Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu siapa yang mufsid, siapa yang muslih. Siapa yang nak merosakkan, siapa yang nak memperbaiki. Artinya apa? Artinya kalau seseorang itu memang dia makan harta anak yatim tu kerana niat dia memang nak makan harta anak yatim tu, maka itu yang salah. Sebab itulah kita kata kat sini kan bahawa setiap benda tu adalah berlaku melalui intention dia. Kalau intention tak betul, kalau niat tak betul, kalau qasad tak betul, maka itu yang salah tu. Allah Taala tahu. Semua tu Allah Taala tahu. Walau sya'allahu la'anatakum. Allah Taala kata, kalaulah Allah Taala kehendaki, nescaya la'anatakum. Kalau Allah Ta'ala kata kena jaga betul-betul exact number 00 sen semua ini harta mereka ni, nescaya Allah Ta'ala kata la'anatakum. Nescaya dia akan menyusahkan kamu. Menyusahkan kamu, of course lah kan, iaitu menyebabkan kamu tak boleh bercampur sikit pun tak boleh kan. Jadi akan menyusahkan. Jadi sebab itulah ulama-ulama kata boleh mempergunakan harta anak yatim tu jika sekiranya adalah untuk kebaikan mereka. Gunakan harta mereka, bukanlah makna langsung tak boleh guna harta mereka, tapi boleh gunakan
jika sekiranya perkara itu adalah untuk kebaikan mereka. Jadi seterusnya ialah di sini Allah SWT sebut innallaha azizun hakim. Allah Taala ni maha perkasa, Allah Taala ni maha tahu hikmah-hikmah apa yang kamu lakukan, apa yang Allah Taala tetapkan. Seterusnya itu habis cerita pasal anak yatim. Jadi kesimpulan kita dapat daripada tentang perbincangan harta anak yatim ni ialah maknanya ialah kalaulah ada harta mereka, kita ambil, kita ni menjaga, tolong menjaga harta mereka, maka tidak mengapa kita gunakan sebahagian daripada harta itu jika sekiranya perkara-perkara tersebut adalah untuk kebaikan mereka. Kalau kita sekarang maknanya kan untuk kita pergi ambil harta dia ke untuk apa-apa kegunaan harta dia, jadi kita gunakan isi minyak kereta kita, isi minyak motosikal kita dan sebagainya dengan tujuan untuk kebaikan mereka, maka itu adalah tidak menjadi masalah sebagaimana kata ulama-ulama. Yang pentingnya ialah kita ni mufsid ke muslih. Gitu kan. Kalau kita ni muslih, insya-Allah no problem. Tapi kalau kita ni memang mufsid, kita ni memang nak merosak nak ni, so itulah maknanya yang akan menjadi masalah. Seterusnya, ya Allah, kita beralih kepada topik yang lain. Dalam ayat 221 ni Allah Taala cerita pula tentang iaitu satu masalah lagi. Masalah apa? Yang ni masalah ni ialah berlaku di zaman sahabat juga. Iaitu setengah-setengah daripada sahabat ni kan, mereka ni tidak mempunyai kemampuan. Jadi bila mereka tidak mempunyai kemampuan, mereka akan berkahwin biasanya dengan hamba-hamba, dengan hamba saja. Sebab apa? Tak ada kemampuan nak kahwin dengan orang-orang yang merdeka. Jadi adalah setengah-setengah daripada ini juga berlaku tu, itu style yang pertama lah. Ada style yang keduanya ialah apa? Iaitu setengah-setengah ayah ni kan, dia mengahwinkan anak-anak perempuan mereka ni kepada orang-orang lelaki yang kafir. Kenapa? Kerana mungkin harta banyaknya, mungkin handsome-nya, mungkin handsome lawa lah semua kan, segak dan jadi dia pun kahwinkan anak perempuan dia yang muslimah dengan orang kafir tu kan. Jadi kalau dulu masa di Mekah memang boleh kan, tak ada masalah perkara ni kan. Tetapi apabila sampai ke Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala pun membetulkan cara fikir. Cara fikir apa kan? Cara fikir orang Islam ni kan, bagaimana sepatutnya mereka ni berfikir. Tadi yang pertama sudah tentang anak yatim. Yang keduanya kita tengok sekarang tentang masalah perkahwinan pula. Jadi yang pertama Allah Taala sebut ni wala tankihu. Janganlah kamu wahai lelaki-lelaki berkahwin dengan musyrikat hatta yu'min. Musyrikat artinya orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir. Secara umumnya orang kafir, kecuali ada pengecualian nanti kita akan tengok dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala sebutkan tentang perempuan-perempuan yang ahli kitab. Tu nanti kita akan ceritalah dengan lebih detail. Tapi sekarang ni Allah SWT sebut ialah musyrikat. Orang-orang musyrikat, walaupun mereka ni cantik ke, mereka ni kaya ke dan sebagainya, ni perempuan perempuan. Jadi jangan sekali-kali kamu kahwin. Kamu tengok seorang tu, kahwin cantiknya, contohlah kata seorang Islam tengok perempuan mana perempuan, tapi dia tak nak beriman. Jadi Allah Ta'ala kata no, tak boleh kahwin mereka. Wala tankihu, jangan kamu kahwin al-musyrikat dengan perempuan-perempuan yang musyrik, yang hatta yu'min, sehingga mereka tu beriman. Tapi kita mana tahulah iman kan. Kalau ikutnya Allah Ta'ala sebut sini beriman, bukannya kamu hinggalah mereka tu Islam. Tapi oleh kerana beriman ialah dalam hati, maka ulama-ulama mengambil kira kalau mereka tu dah masuk Islam, okey boleh kahwin. Tapi kalau mereka tidak beriman, macam mana? Hati mereka tidak. Sebab itulah usaha mesti ada kan. Jadi ataupun kita ni sebagai orang-orang lelaki yang muslimah, yang muslim, kena faham bahawa Allah Ta'ala sebut itu yu'min, sehingga mereka tu beriman. Jadi of course dari segi hukumnya dah boleh kahwin kalau mereka tu dah masuk Islam. Tetapi jaga-jaga juga Kenapa? Kerana Islam ni ialah luaran. Walaupun dari segi hukumnya boleh, tapi kena berhati-hati. Kerana Allah Ta'ala sebut situ kan, selepas daripada tu kan, iaitu kata wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Kerana Allah Ta'ala kata seorang hamba perempuan yang mukminah lebih baik daripada seorang musyrikah. Walaupun musyrikah, orang yang musyrik, orang yang tak beriman kan, walaupun mereka itu a'jabatkum. A'jabatkum maknanya mengkagumkan kamu. Mengkagum, yang kamu love dia lah, kamu sayang kat dia lah, kamu ni dah memang appreciate habis lah dia ni kan, baik dan sebagainya kan. Tapi dia tu tetap musyrik. Jadi oleh kerana dia musyrik, dia tidak beriman, maka jangan kamu kahwin dengan dia. Lebih baik lagi seorang hamba. Maknanya taraf manusia ni bukan diukur mengikut dia ni hamba ataupun merdeka.
Kalau kita sekarang tak ada hamba, tak ada orang merdeka kan, tapi kita boleh katakan bahawa kalau sekarang ni ialah kasta ke, orang macam ni ke, pendidikan ke dan sebagainya kan. Orang bangsa macam ni lah, bangsa rendah, bangsa tinggi lah, orang mulia tak mulia, ke orang kaya, miskin. Tak ada. Yang pertama sekali Allah Ta'ala nak ajar kita bahawa al-iman. Iman tu patutnya diletakkan paling tinggi, sehingga kan kalau dulu kasta rendah lah, walaupun bukan kasta, tapi maknanya dia tu hamba, tapi hamba tu lebih baik lagi daripada seorang yang bangsawan ke, kalau sekiranya yang bangsawan tu adalah seorang musyrikah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita. Kemudian yang keduanya, wala tunkihu. Wala tunkihu. Tunkihu ni berbeza dengan yang pertama tu, yang tadi tangkihu, yang ni tunkihu. Tunkihu ni makna mengahwinkan. Jadi di sinilah ulama-ulama Syafi'i dan juga ulama-ulama yang mengatakan wajibnya adanya wali ialah berdasarkan kepada ayat ni. Iaitu jangan kamu kahwinkan. Artinya jangan kamu kahwinkan apa? Al-musyrikina. Musyrikina artinya kamu kahwinkan anak-anak perempuan kamu dengan seorang musyrik. Musyrik yang lelaki. Jangan kamu kahwinkan anak-anak perempuan kamu tu. Hatta yu'minu, sehinggalah yang lelaki itu beriman, barulah kamu boleh kahwinkan anak perempuan kamu dengan orang-orang yang musyrikin tadi, lelaki yang musyrik tadi tu. Jadi Allah Ta'ala sebut lagi, ulang lagi, wala abdum, hamba yang mukmin, wala abdum mu'minun, itu adalah khairun min musyrikin walau a'jabakum. Lebih baik daripada seorang yang musyrik yang merdeka. Maknanya musyrik tapi merdeka, kalau kita kata bangsawan lah kan. Tapi dia ni tak mahu masuk Islam, tak Islam kan, tak beriman. Jadi kalau dia tak beriman, walaupun apa hebat pun dia, maka dia tu lebih rendah lagi tarafnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala daripada seorang hamba yang beriman. Jadi iman itu meninggikan seseorang, dan kesyirikan itu menjatuhkan seseorang, lebih jatuh lagi, lebih rendah lagi daripada seorang hamba. Walau a'jabakum, walaupun lelaki itu hebat pada pandangan kamu, kamu rasa dia tu hebat, lalu kamu kahwinkan anak kamu, jangan. No, Allah Ta'ala katakan. Jadi ini Allah Ta'ala nak ubah kita punya pemikiran, nak ubah kita punya mindset, nak ubah kita punya paradigm kita kan, bahawa sepatutnya ialah pemikiran kita ialah meletakkan tinggi dan rendahnya manusia itu pada iman, bukannya pada kedudukan dia, pada cantik tak cantik, kedudukan kaya dan miskin kan. Yang cantik ini ulama-ulama sebut kan, ulama-ulama seperti Imam Jalalain, dia menyebutkan tafsir ayat ini, dia kata a'jabakum tu benar, iaitu pada lijamaliha wa maliha, handsome-nya dan juga harta. Maknanya itulah biasa yang menyebabkan manusia ni terkagumlah dengan seseorang kan. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ulaika yad'una ila nar. Allah Ta'ala bagi reason kan ni. Kenapa yang ni lebih baik? Kerana apa yang ni buruk? Kenapa mereka ni rendah taraf dia? Kerana orang-orang yang tidak beriman itu, orang-orang musyrik itu, orang-orang yang kafir itu, yad'una ila nar. Dia tu mengajak kepada neraka. Mengajak kepada neraka ertinya ialah mengajak kepada perkara-perkara yang membawa kepada neraka. Jadi kita faham sendirilah di sini kan. Kalaulah seseorang itu contohlah masuk Islam, contohlah dia kata dia masuk Islam, tiba-tiba dia mengajak kepada neraka, mengajak kepada perkara yang membawa kepada neraka, so hampir samalah keadaan dia. Jadi reason ini ada kan. Jadi oleh kerana itulah kita berjaga-jagalah, walaupun dari segi hukum tu boleh, kita kata apabila dia dah masuk Islam boleh kahwin, tapi jaga-jaga. Kadang-kadang dah masuk Islam tapi tetap mengajak kepada perbuatan-perbuatan neraka. Kadang-kadang bahkan bukan anak-anak, isteri pun, kalau suami itu kafir, maka dia mengajak kepada isterinya kepada yang neraka. Ataupun dah masuk Islam tapi tiba-tiba mengajak kepada neraka, cara hidup neraka, maka itu semua adalah perkara-perkara yang Allah Ta'ala ingatkan kita. Kenapa? Reason Allah Ta'ala tak nak beri, tak benarkan kahwin dengan orang-orang yang musyrik. Jadi wallahu yad'u ilal jannah, tengok terbalik kan. Sedangkan Allah Ta'ala ni menyeru kepada satu benda yang membawa kepada syurga. Mereka ni menyeru, mengajak kepada satu perkara yang membawa kepada neraka. Wal maghfirah biizni. Allah Ta'ala mengajak kepada syurga, Allah Ta'ala mengajak kepada maghfirah. Sedangkan dia tu mengajak ke arah sana kan. Wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatazakkarun. Allah Ta'ala jelaskan, terangkan ayat-ayatnya kepada kamu semua, kepada manusia, la'allahum yatazakkarun. Moga-moga mereka ni ambil peringatan. Jadi Allah Ta'ala dah cerita kepada kita ni, ambillah peringatan. Jangan buat don't know, jangan buat tak tahu. Kemudian seterusnya, kita pergi seterusnya pula kepada kepada ayat seterusnya tentang haid, tentang perempuan-perempuan haid. Jadi mereka bertanya lagi,
Jadi Allah Ta'ala sebut lagi wa yas'alunaka. Maknanya banyak pertanyaan ni. Yalah, mereka ni baru Islam kan. Jadi banyaklah perkara-perkara hukum kan. Bila sampai ke Madinah ni kan. Ini ayat Madinah kan. Ayat surah Al-Baqarah. Jadi banyaklah perkara-perkara kan. Yang dulu macam ni. Dulu perangai macam ni. Dulu orang kita praktis macam ni. Adakah betul ya Rasulullah? Adakah betul ya Rasulullah? Macam ni bagaimana? Bagaimana tentang benda ni ya Rasulullah? Jadi banyaklah ke sini. Jadi Allah Ta'ala menjawab kan. Allah Ta'ala serukan kepada kita semua kan. Mengajar kepada kita kan. Tapi kita tengoklah kan, jawapan-jawapan Allah ini adalah merupakan jawapan yang mengubah mindset. Bukan hanya memberi hukum sahaja, tapi nak ubah mindset cara fikir kita. Allah Ta'ala cerita tentang haid. Jadi mereka bertanya kamu tentang anil mahid. Mahid ni mana tentang haid lah kan. Haid Jadi haid ni bagaimana, apakah dia sebenarnya kan. Kul huwa adha. Katakan, beritahu kepada mereka, kepada orang yang beriman ni, huwa adha. Haid tu adalah adha. Adha ni maknanya kekotoran, qazar. Jadi kalau kita tengok sekarang ni maknanya adalah kan penjelasan daripada doktor-doktor menceritakan tentang haid ni. Jadi apabila semasa haid ni, maka Allah Ta'ala kata fa'tazilun nisa fil mahid. Hendaklah kamu i'tizal. I'tizal maknanya menjauhi. Menjauhi bukan maknanya menjauhi tempat. Bukan maknanya letak dia jauh-jauh. Sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang Yahudi. Mereka ni ahli kitab, tapi mereka ni telah apabila ada perempuan tu haid, maka mereka akan menjauhkan, letak di rumah lain, tak boleh duduk sekali, tak boleh tinggal sekali. Jadi macam tu dahsyat kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini fa'tazilu, artinya ialah janganlah bersama-sama. Janganlah membuat hubunganlah dengan perempuan semasa mereka tu dalam haid. Bukannya menjauhkan dari segi tempat. Maknanya boleh, tak ada masalah bersama-sama. Cuma bersama-sama dari segi tempat tinggal, bersama-sama tempat tidur, bersama-sama. Cuma tak boleh membuat hubungan sahaja. Fa'tazilu, itu maksud fa'tazilun nisa fil mahid, semasa mereka itu dalam keadaan haid. Kemudian wala taqrabuhunna, jangan kamu dekati, maknanya jangan kamu bersama-sama dengannya lah, iaitu bersama-sama berjima dan setubuh semua itu tak boleh. Wala taqrabu, itu maksud jangan mendekati, bukan mendekati, tak boleh dekat pun tak boleh kan, satu inci satu kan, seperti apa ni social distancing, bukan maksud macam tu kan. Itu untuk orang sakit COVID. Tapi wala taqrabu, jangan kamu dekati, maksudnya lah jangan bersama-sama membuat hubungan dengan dia hatta yathurna, sehingga perempuan itu yathurna. Yathurna ni ada baca dua bacaan sini. Satu baca yathurna, satu baca yatahharna. Gitu baca dia. Susah sikit kan? Yatahharna. Gitu. Tapi kita baca biasa ialah yathurna. Itu dua qiraat. Tapi dua qiraat tu menunjukkan apa? Kalau yathurna artinya ialah suci. Tapi kalau yatahharna artinya mandi. Jadi ulama-ulama kata dengan dua qiraat macam ni, maka dia telah memberi satu makna apa? Iaitu hendaklah dia suci dan kemudian dia mandi. Maknanya kalau perempuan tu suci saja tapi belum mandi, maka tak boleh bersama lagi. Jadi dua-dua. Jadi dua qiraat tu ada faedahnya, iaitu yathurna dan juga yatahharna, artinya perempuan tu dah habis haidnya dan kemudian selepas tu dia mandi, selepas mandi barulah boleh bersama. Fa iza tatahharna fa'tuhunna, dan apabila dia telah tatahharna maknanya telah mandi, maka fa'tuhunna, maka datangilah perempuan itu, iaitu bersama-sama, bolehlah nak bersama-sama dengan perempuan tu, min haitsu amarakumullah, daripada jalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya daripada mana? Iaitu melalui cara yang telah diperintahkan, yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tak boleh daripada cara belakang, tak boleh. Cara belakang ni kan, kita maknanya perempuan ada dua, manusia tu ada dua kan, ada dua kita panggil, kalau dalam bahasa Arabnya panggil kubul dan juga dubul. Jadi yang tak boleh tu ialah belakang, tak boleh. Itu adalah cara-cara yang kotor ya. Jadi Allah Ta'ala kata min haitsu amarakumullah, iaitu daripada melalui jalan yang Allah Ta'ala benarkan, yang disuruh oleh innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan kemudian Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala ni suka kepada orang tawwabin. Tawwabin artinya bertaubat daripada dosa, dan kemudian wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka kepada orang-orang yang membersihkan, iaitu membersihkan daripada kekotoran. Jadi makna kat sini kan, Allah Ta'ala kaitkan sini dengan qazas,
dengan yang tadi azar tadi tu, al-mahid tu, maknanya kalaulah kita ni bersama-sama dengan isteri semasa haid tu sangat-sangatlah kotor dengan darah dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala minta daripada kita kan. Allah Ta'ala ni tak suka kepada benda-benda kotor beginian. Allah Ta'ala suka kepada orang yang membersihkan. Jadi antara bentuk pembersihan tu, bentuk bersih tu ialah kita tidak bersama dengan isteri semasa dalam keadaan haid. Jadi itu adalah jadi, dan at-tawabin, Allah Ta'ala suka kepada orang tawabin, orang yang kemungkinan dulu kan kamu ni buatlah benda-benda ni semua kan. Tak kira haid tak haid pun kamu buat juga kan, kamu buat hubungan juga. Jadi Allah Ta'ala kata tak apa, itu minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala ampunkan kamu, tak ada masalah insya-Allah. Seterusnya kita tengok pula ayat 223. Ayat 223, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, ada kaitan lagi dengan masalah hubungan lelaki dan perempuan ni, masalah suami isteri, iaitu Allah Ta'ala kata nisa'ukum harthul lakum. Nisa' kamu, isteri-isteri kamu ni adalah harthul lakum. Harthul ni maknanya adalah tanah ladang, kalau ikut makna asalnya kan. Tapi maksud tanah ladang sini ialah maknanya tempat kamu untuk bersama-sama, dan kemudian tu di situlah lahirnya anak-anak kamu, zuriat kamu dan sebagainya. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah isteri-isteri kamu tu, makna tanaman kamu, ladang kamu tu, anna syi'tum. Anna situ maksudnya ialah kaifa, maksudnya bagaimana bagaimana bila masa itu terpulang kepada kamu. Anna syi'tum, yang kamu kehendaki. Cuma minta maaf cuma kenapa ayat ni turun? Jadi ulama-ulama tafsir kata ayat ini turun kerana setengah-setengah daripada orang Islam ini, bila dia dengar daripada orang Yahudi, terutama orang-orang yang tinggal di Madinah kan, mereka selalu dengar daripada orang Yahudi. Orang Yahudi buat apa? Apa orang Yahudi katakan? Orang Yahudi kata, kalaulah kita ni mendatangi perempuan, isteri daripada belakang, maksudnya ialah daripada tempat yang sama kan, melalui cara yang sama, cuma daripada melalui belakang. Jadi dia kata nanti akan lahir anak tu, anak anut akan cacat, dia kata. Itu cara pemikiran Yahudi lah kan. Jadi setengah-setengah orang Islam ni pun pada masa tu terpengaruh juga dengan kata-kata tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jawab di sini kan, bahawa sekarang terpulang kepada kamu melalui yang pentingnya ialah melalui jalan yang betul. Tapi cara bagaimana, dari depan ke dari belakang ke dari duduk ke berdiri ke, terpulang kepada kamu. Sebab tu dia kata an-nasyi'tum. Jadi ulama-ulama kata qiyaman wa qu'udan wa tija'an, berbaring ke, terpulang kepada kamu. Yang penting ialah mengikut apa yang telah disuruh oleh Allah, melalui tempat yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kamu buatlah hubungan bila sebab isteri kamu tu harsul lakum kan, terpulanglah kepada kamu, kata. Itu adalah jawab kepada apa kepercayaan orang Islam yang telah terpengaruh dengan ajaran-ajaran daripada Yahudi. Jadi perangai orang Yahudi ni macam-macam, pelik-pelik kita katakan. Orang Yahudi lah kan yang sekarang kita bacakan. Jadi mereka sama kan. Itulah ajaran-ajaran mereka. Kemudian Allah Ta'ala kata waqaddimu li anfusikum. Waqaddimu artinya ialah buatlah amalan soleh untuk diri kamu. Sekarang ni wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annakum mulaquh, bahawa kamu semua adalah akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan membalas atas amalan kamu. Oleh kerana itulah maka kita ni yang penting ialah apa kan, kita ni berbuat soleh, tak kira lah kan dalam masalah hubungan suami isteri kena sebagainya kan. Yang penting ialah kamu buat soleh, tujuan baik kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tujuan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sentiasa ingat bahawa kamu semua akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa basyiril mu'minin, Allah Ta'ala kata berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayat yang terakhir ialah tentang sumpah. Kita masuk kepada ayat 224 sekarang. Ayat 224 ni adalah tentang sumpah. Jadi apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sebutkan sini ialah kerana ramai di kalangan para sahabat ni, ramai di kalangan orang Islam ni, mereka ni terlalu banyak bersumpah kadang-kadang tu. Sehingga ini pun bersumpah, ini pun bersumpah, ini bersumpah, ini mungkin perangai kita kata orang Arab lah kan. Orang Melayu kurang sikit lah sumpah dia tu kan. Tapi orang Arab ni banyak sangat sumpahan. Jadi sumpah. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ayat ni nak mengajar orang Islam. Antaranya ialah supaya mereka ni jangan sangat banyak bersumpah, asyik-asyik nak bersumpah je kan. Semua benda nak bersumpah. Jadi Allah Ta'ala ajar di sini dalam ayat yang ke-224 ni. Apa Allah Ta'ala kata sini? Allah Ta'ala berkata, wala taj'alullaha urdatan li aymanikum. Janganlah kamu jadikan
jadikan Allah itu sebagai urdah. Urdah di sini artinya ialah illah mani'ah, kata tafsir, iaitu apa? Satu sebab yang menghalang kamu li aimanikum, semasa kamu bersumpah, iaitu menyebut nama Allah semasa sumpah. Wallahi aku tak akan gini. Wallahi aku tak akan datang lagi rumah awak. Bila nak marah sangat kadang-kadang tu, mereka ni pun bersumpah menggunakan nama Allah pula tu. Jadi wallahi tallahi billahi, ikutlah mereka ni kan. Kadang-kadang orang Arab ni sumpah. Kalau kita tengok sampai sekarang pun orang Arab ni kan kadang-kadang setengah tu suka bersumpah kan. Jadi Allah Taala sebut sini, jangan kamu jadikan Allah ini menjadi penghalang dalam aiman kamu, dalam sumpah-sumpah kamu kan. Sikit-sikit nak bersumpah guna nama Allah kan. Sedangkan benda tu sepatutnya adalah baik. Jadi Allah Taala tu jangan al-tabarru, iaitu apa? Iaitu kamu bersumpah untuk kamu tak nak buat baik. Kan berziarah kan baik sebagai contoh kan. Tapi kerana marah sangat kepada orang tu, akhirnya bersumpah. Tapi lepas tu menyesal. Jadi Allah Taala kata jangan oleh kerana kamu bersumpah kamu ni tak nak buat baik. Kalau ikut situ an-tabarru tu ialah dalam tafsir kata ada an la tabarru, iaitu kamu rasa tak nak buat baik. Yang pertama tak nak buat baik. Kemudian watattaku, kamu nak bertakwa, satu benda yang takwa. Tiba-tiba kamu tak nak buat benda tu. Kan? Aku tak nak beri lagi. Kata setengah ulama tafsir, ayat ini diturunkan ketika seorang sahabat yang masyhur, iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni sekali ni kan berlaku satu kisah yang semua kita tahu, iaitu kisah nama dia Hadisul Ifki. Hadisul Ifki ni iaitu peristiwa di mana Aisyah telah dituduh berzina dengan seorang sahabat. Jadi akhirnya berlakulah perkara ni yang lama, perkara ni di Madinah, dikatakan pada tahun yang ke-5, lalu 5 Hijriah. Jadi semua sahabat ni ada yang diam, ada yang pening tak tahu nak kata apa. Ada yang kadang-kadang terlibat sikit. Terlibat apa? Terlibat dengan ada kok. Kalau daun, kalau tak ada kera, tak ada angin, tak akan ada pokok bergoyang. Macam-macam lah kan. Ada yang kata macam ni, kata macam ni. Jadi ada seorang sahabat tu, nama dia ialah Mastah. Jadi dia ni adalah, dia kata, dia Ibnu Khalah. Macam Ibnu Khalah ni macam, kita kata sepupulah kepada Abu Bakar. Dia ni miskin. Mastah ni miskin. Jadi Abu Bakar ni selalulah bantu dia kan. Sebab Abu Bakar ni Allah Ta'ala berikan dia kekayaan sikit. Jadi Abu Bakar ni bantu dia. Bagi sedekah kat dia, bagi hadiah kat dia, bagi setiap bulan bagi. Jadi sekali tu, perkara ni baik kan. Sekali tu Mastah, bila Mastah ni ada juga terlibat sikit-sikit. Terlibat sikit-sikit, ini nak cerita pasal sebab nuzul. Bukan dia ayat ini adalah untuk Abu Bakar sahaja, tapi ayat ini adalah sebab nuzulnya dikatakan oleh setengah ulama adalah berkaitan dengan ni. Tapi ayat ni adalah umum. Jadi akhirnya dia berkata, dia pun bersumpah, demi Allah aku tak akan beri lagi sedekah kepada Mastah ni. Jadi oleh kerana itulah maka Allah SWT tegur Abu Bakar radhiyallahu anhu ni kerana peristiwa, kerana cara itu kan. Tapi sebenarnya perkara ni memanglah lumrah kepada orang Arab ni, dia bersumpah kan. Tapi dikatakan sebab nuzul, sebagaimana menurut satu riwayat. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, jangan kamu jadikan sumpah kamu, Allah Ta'ala tu sebagai alat menyebabkan dalam sumpah kamu, sehingga kamu ni tak nak buat baik, kamu tak nak bertakwa, dan kamu kemudian watuslihu bainan nas, memperbaiki di kalangan manusia. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi ada sebutkan, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyukaffir an yaminihi wal yaf'al allazi huwa khair. Apa maksud sini? Nabi SAW berkata, sesiapa yang bersumpah, siapa yang bersumpah kan, dan kemudian tiba-tiba dia tengok ada satu benda yang lebih baik lagi, maknanya lebih baik daripada apa yang tu. Kalau dia bersumpah, maknanya kalau dia tak buat benda ni, rugilah maknanya kan. Jadi Nabi SAW kata, Nabi kata fal yukaffir, hendaklah kamu kafarahkan. Jadi bayar kafarat sumpah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang kita tengok nanti kan, iaitu bayar kafarat sumpah tu, dan kemudian hendaklah dia buat apa yang lebih baik yang dia nampak tu. Jadi di antara membelanjakan harta, di antara memberi sedekah dengan tak beri sedekah, mana lebih baik? Memberi sedekah lah lebih baik kan. Jadi oleh kerana itulah maka jika sekiranya seseorang itu bersumpah, maka hendaklah dia tu mengkafarahkan sumpah dia tu. Mengkafarah maknanya batalkan sumpah tu dengan membayar kafarah sumpah, dan kemudian buatlah perkara tu kalau sekiranya perkara itu adalah baik. Jadi begitulah juga ayat ni sebagaimana kita sebut adalah umum kepada sesiapa saja.
kalau seseorang tu bersumpah dan sebagainya, tapi jaranglah orang Melayu ni bersumpah kan tak tapi sebagaimana saya sebut adalah sifat orang Arab ni suka bersumpah. Jadi kalau bersumpah, maka dia tidak boleh buat benda tu sehingga dia bayar kafarah ataupun dia membatalkan sumpah itu semula kan, insya-Allah kan. Jadi setakat itulah saja Allah SWT sebut yang terakhir, wallahu samiun alim. Dalam tafsir kata wallahu samiun, iaitu samiun aqwalakum. Allah Taala tu mendengar apa yang kamu kata. Kamu sumpah mana, kalau kamu sumpah seorang-seorang ke, kamu sumpah sendiri-sendiri, tak ada orang dengar pun, tak ada saksi pun, tapi Allah Taala tahu sumpah kamu tu. Dan Allah Taala itu alim, Allah Taala tahu ahwalakum. Allah Taala tahu keadaan kamu, kemampuan kamu dan bagaimana. Jadi insya-Allah kan, bila kita rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala sentiasa tahu apa yang kita cakapkan. Allah Taala tahu keadaan kita kan, miskin, kaya, mampu, tak mampu kan, mana yang mana lebih baik kan. Jadi kita tak bolehlah bersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah saja insya-Allah sesi kita di muka surat 35. Jadi insya-Allah jumpa lagi dalam muka surat yang ke-36 dalam sesi yang akan datang insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa untuk share kepada semua sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Moga-moga kita diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedikit kefahaman ini, dan juga boleh sharekan juga ilmu yang kita boleh dapat pagi ni kepada semua sekali yang ada di mana-mana saja insya-Allah kepada sahabat-sahabat yang kita jumpa. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.